Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tugasan ketiga iaitu EDUP 3053 bagi model Azure. Baiklah, kita akan teruskan kepada reka bentuk pengajaran berdasarkan model Azure. Kami telah memilih subjek Bahasa Melayu bagi SK dan SJK tahun 4 bagi tajuk Aspek Tata Bahasa Penjodoh Bilangan. Baiklah, kita akan teruskan kepada aspek analisis, iaitu analisis dalam model ini dapat dikelaskan kepada 3 bahagian, iaitu ciri-ciri utama, pengetahuan sedia ada dan gaya pembelajaran. Baiklah, bagi Bahasa Melayu SK, SJKC dan SJKT tahun 4, ciri-ciri umum iaitu perlu dikenal pasti oleh guru bagi membolehkan analisis dijalankan bagi menghasilkan bahan PDP yang sempurna. Baiklah, jadi sasaran yang perlu dilihat iaitu murid tahun 4 dan bilangan murid adalah 30 orang murid, tahap pendidikan sederhana dan lokasi bandar. Bagi kedua iaitu pengetahuan sedia ada, murid-murid telah mengetahui secara ringkas mengenai penjodoh bilangan, murid pernah diajar tentang penjodoh bilangan, murid menggunakan penjodoh bilangan dalam pertuturan harian. Baiklah, yang ketiga iaitu gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran merupakan sesuatu cara yang digunakan dalam proses PDP bagi membantu murid-murid untuk mudah belajar dan memahami isi pelajaran. Misalnya, dari aspek visual iaitu penglihatan, penggunaan bahan PDP seperti animasi, slide pembelajaran dan sebagainya. Kedua, auditori, pendengaran, iaitu pada penggunaan bahan PDP seperti audio pengajaran, lagu dan sebagainya. Ketiga, kinestetik iaitu pergerakan seperti melukis, menari dan menggunakan fizikal dalam proses pembelajaran. Baiklah, dapat dirumuskan pada bahagian analisis ini, guru perlu meneliti rekod murid untuk mendapatkan maklumat pelajar, boleh laksanakan ujian ataupun interaksi dan komunikasi antara guru dengan murid bagi mengetahui sikap murid itu tersebut. Kedua, guru perlu mendapatkan maklumat murid secara rawak supaya guru dapat menyediakan bahan PDP yang bersesuaian dengan keperluan dan kehendak murid-murid. Baiklah, sekarang kita akan teruskan ke bahagian kedua iaitu state objective atau tentukan objektif. Baiklah, untuk tentukan objektif, guru perlulah menentukan objektif yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PDP. Objektif yang dinyatakan mestilah eksplisit supaya mudah dicapai, iaitu menurut Yusof pada tahun 2006, objektif perlu ditentukan sebagai langkah dalam menentukan pencapaian PDP murid sebelum PDP. Jadi untuk itu, guru perlu menentukan objektif supaya penghasilan bahan pembelajaran seperti laman web itu dapat ditentukan bagaimana penggunaannya dan untuk apa penggunaannya. Seterusnya, iaitu objektif pembelajaran yang telah ditetapkan dalam laman web blog ini. Yang pertama, murid dapat memadankan 10 penjodoh bilangan dengan objeknya dengan tepat. Kedua, murid dapat mengisi 15 tempat dengan penjodoh bilangan yang betul. Ketiga, murid dapat membina 7 ayat majmuk yang mengandungi penjodoh bilangan dengan sesuai. Baiklah, secara rumusan daripada state objektif ini, penetapan objektif sangat penting dalam membantu guru kerana ianya menjadi panduan kepada guru dalam menentukan pemilihan bahan PDP yang sesuai dengan fokus PDP tersebut. Seperti yang telah dijelaskan, objektif sangat penting bagi menghasilkan laman web. Misalnya, jika guru menghasilkan laman web itu digunakan untuk tajuk yang bagaimana?
dan adakah ianya sesuai untuk murid-murid. Jadi, dengan adanya objektif, dengan penetapan objektif, guru dapat menghasilkan dan menentukan bahan yang digunakan adalah berkesan kepada murid-murid. Baiklah, bagi langkah yang ketiga iaitu S, Select Method, Media and Resources. Kaedah yang telah digunakan oleh guru semasa proses PDP ialah yang pertama, kaedah pemusatan murid. Kerana apa? Murid ini perlu melibatkan diri dengan aktif dalam kelas dan murid perlu memberikan respon kepada guru semasa proses PDP sedang berlangsung. Seterusnya, guru juga menggunakan kaedah pemusatan bahan di mana guru menggunakan laman web sebagai bahan bantu utama dalam mengajar tentang penjodoh bilangan. Seterusnya, kita ada kaedah akses kendiri. Sebab apa kaedah akses kendiri? Kita tahu bahan utama yang digunakan ialah laman web. Jadi, murid boleh akses ke laman web ini dengan sendirinya apabila murid berada di rumah. Apabila murid dapat mengakses laman web ini dengan sendiri, murid dapat buat nota dan buat latihan dengan lebih banyak lagi. Dan ini dapat meningkatkan kefahaman mereka terhadap penjodoh bilangan. Dan yang terakhir, guru telah menggunakan kaedah kecerdasan pelbagai. Kerana dalam laman web ni kita ada gabungan video, animasi, audio dan visual, dan ini dapat menggerakkan deria pelbagai dalam diri murid itu sendiri. Langkah yang keempat iaitu U, Utilize Media ataupun guna media. Bagi penggunaan media, guru telah menggunakan komputer riba dan projektor LCD. Manakala bagi bahan pula, guru menggunakan video, animasi, media 2D, visual, lembaran kerja dan juga laman web. Pertama, bagaimana guru hendak menggunakan media 2D ni dalam proses PDP? Media 2D dalam laman web kita dihasilkan ataupun disalurkan melalui gambar. Dan gambar ini dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada murid tentang penggunaan penjodoh bilangan dengan objeknya dengan betul. Guru perlu menayangkan ataupun memaparkan gambar ini ke papan putih melalui pancaran LCD. Dan seterusnya kita ada penggunaan video dan animasi dalam set induksi pada awal pengajaran untuk memberikan gambaran awal kepada murid tentang penggunaan penjodoh bilangan ini. Ini dapat memberikan murid kesediaan untuk mereka belajar tentang penjodoh bilangan dengan lebih mendalam lagi. Media, video dan animasi ini dimainkan oleh guru melalui paparan LCD di papan putih juga. Dan yang seterusnya kita ada penggunaan lembaran kerja untuk dalam helaian kertas yang diedarkan kepada murid pada akhir pengajaran. Ini untuk memastikan sama ada murid memahami ataupun tidak tentang penjodoh bilangan dan sekaligus guru dapat mengenal pasti sama ada objektif pengajaran tercapai ataupun tidak. Dan yang terakhir kita ada penggunaan laman web iaitu sebagai bahan bantu utama mengajar dalam proses PDP. Sebab apa? Dalam laman web ni kita ada nota, kita ada latihan dan kita ada pelbagai video dan animasi yang menarik. Dan perkara-perkara ini sangat lengkap untuk dijadikan sebagai langkah dan aktiviti untuk proses PDP. Yang pertama, pemusatan kepada bahan pengajaran. Kita dapat lihat ini melalui set induksi yang mana guru mempertontonkan kepada murid video berkaitan penjodoh bilangan. Jadi selepas daripada murid menonton video tersebut, murid kena kenal pasti contoh-contoh penjodoh bilangan yang ada dalam video yang mereka lihat. Contohnya seperti sejambak bunga, segugus anggur dan banyak lagi. Jadi murid bebas sama ada mereka ingin memberikan jawapan mengikut kefahaman mereka ataupun berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka terhadap tajuk yang dipelajari iaitu penjodoh bilangan. Ini kerana untuk menjana pemikiran yang kreatif ataupun kritis terhadap diri seseorang murid itu. Seterusnya, kita dapat lihat pemusatan kepada bahan pengajaran ini adalah apabila guru memberikan murid mendengar lagu di Kebun Atuk, irama Chan Malichan dan lagu penjodoh bilangan, irama lompat si katak lompat. Ini secara tidak langsung dapat membuatkan murid memahami dengan lebih jelas tentang penggunaan penjodoh bilangan. Di samping memberikan keseronokan kepada murid untuk belajar dengan lebih lanjut lagi. Sebab kita tahu murid ini cepat bosan, jadi guru tu kena fikir cara bagaimana untuk tarik perhatian mereka kembali dan tarik fokus mereka terhadap PDP yang dijalankan.
Langkah yang terakhir dalam model Azure ialah E, iaitu Evaluate and Revise atau nilai dan semak semula. Okey, seperti yang kita tahu, ini merupakan langkah yang akhir dalam model Azure, iaitu penilaian dan menyemak semula perancangan. Jadi seringkali kita anggap penilaian ini semata-mata macam kita nilai melalui latihan lembaran kerja ke ataupun ujian, tapi sebenarnya salah, kerana penilaian ini sebenarnya menyentuh dua aspek, iaitu penilaian pembelajaran dan juga penilaian pengajaran. Jadi antara penilaian pembelajaran yang boleh dilakukan adalah dilihat daripada aspek yang pertama, iaitu nilai pencapaian murid. Bagaimana guru ingin menilai pencapaian murid ini? Okey, guru boleh menilai pencapaian murid ini dengan membuat penilaian formal, iaitu ujian pra dan ujian pasca. Okey, seperti yang kita tahu, kalau dalam proses PDPR, kita boleh melaksanakan ujian ini melalui Google Form. Tapi kalau kita melaksanakan PDP dalam bilik darjah, kita boleh melaksanakannya dalam lembaran kerja. Ujian pra ini dilaksanakan sebelum proses PDP dijalankan. Ini kerana guru ingin mengetahui tahap pengetahuan ataupun pengetahuan sedia ada seseorang murid itu. Manakala bagi ujian pasca ini pula dilakukan selepas daripada proses PDP dijalankan. Hal ini disebabkan oleh guru itu ingin mengetahui adakah murid itu faham ataupun tidak, ataupun adakah murid itu mengalami proses peningkatan dari segi markah mereka, kerana selepas itu guru perlu membandingkan markah murid berdasarkan dua ujian yang dijalankan itu. Ini kerana untuk memastikan sama ada objektif yang ditetapkan itu tercapai ataupun tidak. Seterusnya, guru akan meminta murid untuk membuat kesimpulan ataupun rumusan terhadap seluruh proses pengajaran yang dilakukan. Ini kerana guru ingin mengetahui sama ada pemilihan bahan atau media yang digunakan itu sesuai ataupun tidak dengan tahap keupayaan murid. Kerana kita tahu murid itu mempunyai perbezaan individu, jadi sebagai guru itu perlu memastikan sama ada pemilihan bahan itu sesuai ataupun tidak. Yang kedua, nilai dan semakan keberkesanan laman web. Ini dilaksanakan selepas daripada pengajaran. Ini disebabkan oleh guru ingin mengetahui sama ada laman web yang mereka bina itu berkesan ataupun tidak, dan sama ada melalui laman web yang dibina itu murid itu mengalami proses peningkatan ataupun masih sama di tahap yang sama, iaitu tahap lemah. Okey, yang ketiga iaitu terakhir dalam langkah ini adalah nilai dan semak pengajaran guru, untuk memastikan sama ada guru itu boleh mengubah teknik pengajaran yang digunakan ke ataupun mengubah kaedah strategi bagi memastikan PDP yang dijalankan pada masa akan datang akan lebih berkesan dan bermakna. Kita beralih pula kepada elemen-elemen multimedia yang terdapat di dalam laman web ini. Dan seperti kita tahu, gabungan elemen ini dapat memberikan kesan ataupun impak yang positif terhadap pemahaman murid terhadap penjodoh bilangan itu sendiri. Baiklah, yang pertama kita ada penggunaan elemen video dan animasi. Kita umum mengetahui kanak-kanak ni suka akan cerita dan juga cerita kartun. Jadi kita boleh gunakan peluang ni dan bahan ni sebagai bahan utama dalam pendidikan, yang mana guru telah menggunakan video dan animasi dalam set induksi untuk menarik minat murid. Dan kita tahu murid juga sangat sukakan dengan nyanyian dan seni pergerakan. Jadi secara tak langsung unsur pergerakan dan nyanyian ni juga ditambahkan ataupun diterapkan semasa proses PDP untuk menjadikan murid lebih menarik, lebih tertarik dan tak bosan sepanjang proses PDP. Yang kedua, kita ada penggunaan visual. Penggunaan visual ni dapat memberikan fahaman ataupun gambaran kepada murid tentang penjodoh bilangan ni dengan lebih jelas. Dan seperti yang kita tahu, penggunaan visual ni sangat berkesan kepada murid sekiranya guru menggunakan visual dengan lebih banyak berbanding teks yang panjang lebar. Kerana visual ini mampu memberikan kefahaman kepada murid dalam cara yang lebih tepat, jelas dan cepat. Jadi dalam laman web penjodoh bilangan ni, penggunaan visual sangat ditekankan dan lebih banyak penggunaan visual berbanding dengan teks. Baiklah, elemen multimedia dalam laman web yang seterusnya ialah audio. Audio mampu menarik perhatian murid-murid apabila murid berjaya menjawab kuis dengan betul. Seterusnya, teks.
Penggunaan teks yang mudah dan ringkas dapat memudahkan murid untuk memahami konsep penjodoh bilangan. Di sini dapat dijelaskan bahawa penggunaan audio mampu membantu murid-murid untuk meningkatkan pencapaian mereka. Selain mereka hanya membaca, mereka juga boleh mendengar melalui audio. Tambahan pula, teks yang disediakan adalah berwarna dan menarik. Baiklah, akhir sekali dalam pembentangan kami pada hari ini adalah berkaitan kelebihan penggunaan laman web dalam proses PDP. Jadi, antara kelebihan laman web ini adalah yang pertama, menyokong perbezaan murid dan gaya pembelajaran kerana kita tahu dalam laman web itu terdapat gabungan pelbagai elemen yang mana elemen ini adalah berfungsi sebagai memaksimumkan pemahaman murid. Jadi kita tahu dalam laman web yang dibina ini ada elemen seperti animasi, video, audio, teks. Jadi secara tidak langsung apabila adanya elemen multimedia yang diaplikasikan dalam laman web ini, ia akan memberikan kelainan dalam PDP yang dijalankan kerana kita dapat menarik perhatian murid, dapat melibatkan murid secara aktif dalam PDP, dapat mengelakkan murid daripada bosan. Seterusnya, kelebihan yang ada dalam laman web ini adalah kita tahu dalam laman web ini ada penggunaan butang untuk ke halaman yang seterusnya ataupun laman-laman yang dikehendaki, yang mana adanya butang ini dapat memudahkan murid untuk mencari maklumat. Okey, yang ketiga adalah penggunaan didik hibur dalam PDP ini sebenarnya dapat menarik minat murid sekaligus guru dapat mencapai objektif pembelajaran dengan mudah. Kita tahu kalau pendekatan konvensional murid hanya menggunakan buku teks, guru pun ajar menggunakan papan putih sahaja, tapi secara teknologi sekarang ni kita tahu zaman pun dah makin moden, jadi guru kena gunalah teknologi yang ada ni. Jadi guru menyelitkan unsur didik hibur seperti adanya nyanyian dan video dalam laman web itu. Dan itu sahaja pembentangan daripada saya, Nur Syahira binti Muhammad Khairi, dan ahli kumpulan saya iaitu Sarah Hani Syahira binti Muhammad Hashim dan Muhammad Danish bin Mat Zahudi. Sekian, terima kasih. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada kami sendiri.